Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk teman-teman pelayar yang saya kasihi. Semoga anda berbahagia. Hari ini tanggal 2 April. Artinya dah 2 hari dah masuk bulan 4 ni. Saudara Man JB, saudara Muhammad Fuad, Waalaikumsalam, saudara Mizi Aziz, apa khabar Mizi? Mimi, Syukur Jamil, Qayyum Amri, Ibrahim Cik Muda, apa khabar? Faizal Acoy, semoga bahagia. Rubidin, hadir bersama pasangannya. Samsul Anwar, saudara Muazmi Muhammad Ali, Kelantan, macam mana dah? Eden Awang Treasure, silakan masuk menghadap. Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Joka, Amaluddin Sagi, Muhammad Baco, Dahli Syamsu, Detman, Hafizi, Abdul Malik, Abu Samah, Saudara Abdul Ghani, Saudara Mustafa Ilyas, Amir Daulah, Mak Kilau Pahang. Teruskan perjuangan saudara. Sematkan keberanian sesuai dengan nama Mak Kilau Pahang. Zai Ani, Wan Rohana, Jo Jombo, Amran Mak Said, Saudara Syahli Ahmad. Selamat malam. Aksyah Bakar, Waalaikumsalam, Adnan Beti Nordin, Burhan Rabu, Hashim Atan, Ramli Din Ramli, Yim YM. Dialah tu. Amir Daulah, Badari Abu Bakar, terima kasih. Halimah Hashim, Baba Hamdan, Izaman Honda CBX, Musa Dahlan, Roslan Mak Yatim, Hamidah Ahmad, Wak Sakimin Wak Jan, Dr. Ahmad Humaizi, Nur Maria, Hafiz Wan Bashun dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya akan cuba untuk menyantuni. Selepas usai, saya memberi pencerahan malam ini. Saudara Hashim Alias, apa khabar? Teruskan suara denyut nadi rakyat. Terima kasih. Memanglah Saudara Hashim, saya sentiasa menyuarakan denyut nadi rakyat. Sebab kita adalah warga cinta damai. Baik. Hari ini, tanggal 2 April 2021, COVID-19. Nampak gayanya masih lagi belum ada ketenangan dalam COVID-19 apabila hari ini ada peningkatan. Semalam 1,178, hari ini dia meningkat balik 1,294. Jumlah terkumpul sudah 347,972 orang dengan 5 kematian hari ini ya. Jumlah yang menemui ajal kesan daripada COVID-19 adalah 1,283 yang terkumpul. Di Sabah, alhamdulillah, nampaknya ada penurunan dan masih 2 angka. Walaupun masih 2 angka tapi ada penurunan sebab semalam 86, hari ini 63. Labuan semalam 7, hari ini 4. Cuma di Sarawak masih lagi berlegar pada angka 200 kerana semalam 238, hari ini 217. Begitu juga di Kedah, semalam 32, hari ini turun 21. Cuma di Pulau Pinang ni, Mami, Combi, Nana masih lagi ratusan. Semalam 190, hari ini 139. Ada penurunan tapi tak seronok sebab masih lagi 3 angka. Di Perak, alhamdulillah Yop. Nampaknya gayanya Mikema jaga badan dengan baik-baik. Masih lagi, walaupun masih lagi 2 angka, tapi semalam 31, hari ini 14. Terima kasih saudara Muhammad Zulkifli, tetap di hati ya. Cuma di Selangor di Selangor hari ini peningkatannya begitu ketara. Semalam 237, tiba-tiba hari ini 455. Cuma di wilayah Persekutuan semalam 101, hari ini 88. Dan Putrajaya meningkat semalam 1, hari ini 5. Di Negeri Sembilan turun semalam 34, hari ini 31. Melaka semalam 41, alhamdulillah hari ini 22. Cuma di Johor dia tiba-tiba dia naik balik. Semalam adalah kelegaan, dah 2 hari, 2 angka. Tiba-tiba hari ini 103. Semalam 86. Begitu juga di Pahang. Kalau di Johor tu meningkat, di Pahang pun nampak gayanya meningkat. Sebab semalam dia di Pahang 14, hari ini 57. Di Terengganu masih lagi single digit. Itu 1 angka tetapi ada peningkatan sedikit. Kerana semalam 6, hari ini 8. Sedangkan 4 hari lepas cuma 2 jangkitan saja.
Di Kelantan, Saudara Azmi, ada peningkatan walaupun 2 angka. Kerana semalam 27, hari ini 66. Ya? Dan di Perlis nampak-nampak gayanya masih lagi berlegar antara sifar dengan tidak. Iaitu semalam tiada jangkitan, hari ini ada 1 jangkitan. Itu adalah laporan yang saya dapat berikan berhubung dengan COVID-19. Dan jangan lupa, saudara, e-commerce. E-commerce ada berhubunglah dengan Azhar untuk mendapatkan ataupun mengiklankan produk saudara. Kita dah dekat dengan puasa ni. Saya yakin banyaklah teman-teman akan mengusahakan produk-produk sebagai usaha sampingan mencari rezeki yang halal. Nazli Ismail, politik please, sabar saudara Nazli. Sabar itu separuh daripada iman. Jadi saya harus memberi pencerahan tentang e-commerce dulu. Iaitu berhubunglah dengan Azhar 011-330-41241. Boleh juga memesan produk ibunya, rendang tuk dan bahulu berdal. Begitu juga boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk mengiklankan produk saudara. 017-711-4300. Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Dan untuk mendapatkan buah-buahan segar, dan kita pun sudah hampir dengan bulan puasa ni, untuk mendapatkan kurma pelbagai jenis, kurma ajwa, safawi, mariami, mejul, bersama dengan buah tin dan aprikot kering serta kismis. Berhubunglah dengan Syauqi 012-357-5703. 012-357-5703. Dan saudara, malam ini saya tak dapat memperlihatkan gambarnya, tapi saya ingin memberi pencerahan sedikit tentang madu cider apple. Kalau saudara dalam keletihan, perut tak apa sedap, carilah madu cider apple. Ini produk adalah daripada saudara Zul, iaitu tokoh jamu Kemaman. Boleh berhubung dengan saudara Zul 019-917-0449. 019-917-0449. Kerana dengan dia kandungannya 40% madu Arab, 30% madu tualang dan 30% cuka apple ataupun apple cider untuk membantu mengurangkan berat badan dan menghapuskan lemak, membantu melancarkan sistem penghadaman dan masalah sembelit, membantu merawat masalah asma, migrain, insomnia susah dapat tidur, dan melancarkan pernafasan serta membantu meningkatkan sistem imunisasi dan metabolisme. Ia turut membantu meningkatkan daya ingatan dan kadar pengingatan. Di samping merawat masalah gout, sakit sendi dan otot. Jadi saudara boleh berhubung dengan saudara Zul 019-917-0449, tokoh jamu Kemaman. Saudara boleh menjadi ejen kepada tokoh jamu Kemaman ya saudara ya. Baik. Usai e-commerce. Sekarang kita masuk salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Dan saya tambah sikit lagi ada hashtagnya. Belanja tanpa had, negara bankrupt. Belanja tanpa had, negara bankrupt. Kalau kita berbelanja tidak mengikut perlembagaan. Jadi tajuk perbincangan kita malam ini, siapa Perdana Menteri Malaysia? Ya, tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita dengar dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Ambil lampin atas bantal, letak di para, adik di acan. Ada pemimpin mengaruk gatal macam kena belacan. Ini dia belum menyindir pemimpin kita yang melompat sana, melompat sini macam kena belacan. Udang kara pekasam sepat, mi latna air nira. Menjadi wira tidak bertempat, memburuk suasana politik negara. Jadi kalau saudara nak tunjuk bahawa anda hebat dan sebagainya, akhirnya politik negara itu rosak. Okay, saudara, saya ingin sekali lagi memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube. Anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis di sini. Segala komen anda adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Saya memberi kebebasan untuk saudara berinteraksi dengan saya asalkan gunakan bahasa yang terbaik. Ingat saudara, bahasa kita indah. Kita warga bangsa cinta damai yang sentiasa menyantuni keharmonian. Saudara, kebajikan didahului, rakyat perlu disantuni. Sebab itu saya katakan bahawa kita minta moratorium, kita minta EPF
Kerana tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk rakyat. Malahan saya sahabat malam akan menyuarakan bahawa kawalan harga barangan di pasaran semakin lagi nanar dan kesasar. Masih tidak mampu dilihat adanya harga siling dan sebagainya. Jadi rakyat semakin terhimpit dengan kenaikan kos harga barang. Ini jiwa lara. Datuk pun layak. Tidak, jangan saudara merasakan saya layak Perdana Menteri. Tidak pernah ada cita-cita saya untuk menyertai bidang politik. Saya mau terus menjadi seorang penganalisa dan memberi pencerahan atas pengetahuan saya. Saudara jiwa luka, terima kasih atas pandangan saudara. Bagi saya tidak sama sekali. Ingat saudara ya, sebab saya melihat sekarang ni kabarnya bank pihak bank bila kita menuntut moratorium, bank pula walaupun telah ada permintaan daripada pihak bank negara dan Kementerian Kewangan, tapi bank katanya menuntut agar sebarang tunggakan hutang mesti dibayar terlebih dahulu sebelum menimbangkan sama ada mereka mau memberi atau tidak pelepasan moratorium. Artinya, kalau saudara ada hutang yang tertunggak 3 bulan, maka saudara kena bayar 3 bulan dulu sekaligus. Dia tak boleh tertangguh. Barulah bank boleh menimbangkan untuk memberi moratorium. Jadi 3 bulan tertunggak, dah bayar 3 bulan, bank bagi lagi 3 bulan. Tapi, bagaimana dengan faedahnya? Ini keadaan sebenarnya yang berlaku. Yang saya pun terkejut. Kalau itu, rakyat dah tak ada duit sekarang ni, tapi dia minta kita bayar sepenuhnya 3 bulan. Sekurang-kurangnya kalau tertunggak 3 bulan. Jadi macam mana? Kalau dua ni ansuran rumah 3 bulan, kalau 1,500, 4,500, nak cari mana dalam keadaan sekarang ni? Bagaimana nak cari? Akhirnya, Aisinar, moratorium, 2.0, semua ke laut. Dan kalau anda ada tunggakan, bayaran 3 bulan ke atas bank-bank, dia diminta bayar semua. Mana ada orang duit tengah susah begini? Nak cari duit untuk bayar 3 bulan sekaligus. Jadi inilah keadaan. Rakyat pasti terkesan teruk. Rumah nanti kena lelong. Kereta kena tarik. Dan kita nak menghadapi bulan-bulan puasa ni. Kemudian kena saman mahkamah pula. Arahan bank negara nampak gayanya, bank-bank tak takut. Dalam keadaan begini, saudara, alung-alung tengah tersenyum. Nak offer bulan bintang untuk bantu rakyat masuk mulut naga. Berhati-hati saudara, berusahalah kita cari sendiri, nampak gayanya. Nak buat macam mana? Kerana nilai ringgit kita terus merosot. Hari ini nilai pertukaran kita dengan dolar Amerika sudah RM4.15 untuk $1. Dulu cuma RM2.50. Begitu juga dolar kita dengan ringgit kita dengan Singapura sudah RM3.45. Dulu RM1 duit kita, $1 duit Singapura, dan sekarang ini hilang tak ke mana. Dan saya menerima kiriman ni, kesian juga saya tengok. Dia punyalah azabnya rakyat sekarang ni. Ini berlaku di Shah Alam pula. Dia kata semalam, waktu seorang hantar kirim kat saya, dia kata semalam masa nak bayar lepas makan dekat mamak tu, dekat area office dia, kakak cashier tu cakap saman yang pakcik guard depan tu kena sebab tak scan. Sebab tak scan aja QR My Sejahtera. Jadi dia tulis hari ni sebab dia kata nak cakap, sebab dia kata tak patutlah, dia kata. Sebab pakcik tu dia kena saman. Dan akhirnya apa yang pakcik tu buat, dia tinggalkan saman begitu. Nak bayar makanan pun tak cukup, ini pula kena saman 10,000 compound. Saya bila tengok begitu saya geling kepala. Artinya ini bukan omongan kosong. Pihak pemerintah, kerajaan tetap melaksanakan compound 10,000. Hanya kerana dia tak scan, dia dah masuk kedai tu dia tak scan namanya dan sebagainya. Dan kalau keadaan begini berlaku, rakyat bertambah susah. Macam mana ni? Sebab itu kita mengharapkan pimpinan, tolonglah prihatin sedikit tentang tolong rakyat. Kehidupan dah susah. Nilai ringgit, saudara Lugani, nilai ringgit dah jatuh. Dan masih lagi supaya rakyat kena bayar 10,000. Bukan mereka, kadang-kadang mereka terlupa. Janganlah memaksa rakyat dalam keadaan begitu. Letakkan pegawai macam setengah kedai tu, pastikan supaya kedai-kedai tu letakkan satu orang, mungkin daripada rukun tetangga ke ataupun yang kerja sambilan sebagai guard apa semua tu, ingatkan siapa nak masuk kedai tu. Perintahkan supaya memanglah tak padulah, betul, tak patut. Letakkan satu guard dekat situ, siapa nak masuk kedai tu, guard ini mengingatkan.
Jadi kalau dia bayar gaji pengawal kat situ, sebulan lebih kurang dalam 1,500 ataupun 1,200 ringgit. Apa salahnya? Pastikan semua kedai-kedai makanan meletakkan satu orang jaga untuk mengingatkan rakyat kita. Educate rakyat kita. Jadi barulah bertepatan dengan kendak apabila kita memastikan supaya rakyat new norm. Satu suasana baru kita dalam menangani COVID-19. Bukan letakkan kesalahannya pada rakyat. Ni masuk kadang-kadang terlupa. Biasalah kadang-kadang orang macam saya pun kadang lupa. Kadang-kadang saya terlupa nak pakai peliput muka. Tapi bila ada guide macam kita naik MRT ke LRT tu ada satu pengawal situ. Cik, pakai. Alhamdulillah. Jadi kita ingat. Sebab kita lupa bukan sedikit. Berapa ratus ribu rakyat kita yang berusia lebih daripada 60 tahun. Jadi kalau ini kena sampai 10,000 di Shah Alam malam, saya kata astaghfirullahalazim. Apa nak jadi negara saya ni? Dan ini bukan sekali. Banyak tempat dah berlaku. Sedangkan sekarang ni kita hairan pula kenapa pula sekarang ni? Kita dah banyak pakar-pakar agama dah berbuih-buih bagi tahu bahawa vaksin AstraZeneca ni diragui. Apakah pembuatannya itu benar-benar suci sesuai untuk digunakan oleh warga Islam? Kerana di Indonesia telah mengumumkan bahawa dapatan mereka AstraZeneca ini adalah terhasil daripada pankreas khinzir. Kalau itu dilakukan, apakah kita nak menyuntik DNA khinzir dalam badan kita? Jadi kemudian Menteri Sains Teknologi Khairi Jamaluddin dia kata dia akan siasat. Baru nak siasat. Kamu dah beli, kamu dah gunakan duit negara. Dan sekarang ni kalau kamu nak gunakan mungkinlah untuk pengasingan. Okey, ni AstraZeneca diberi suntikan kepada warga bukan Islam. Dah ada pula dua kasta yang berbeza. Ni jadi keadaan dia bercelaru habis negara kita ni. Tiap-tiap pesanan tidak dilakukan secara telus, tidak dihayati satu persatu. Segalanya seolah gopong kapah. Ya, bagi saya lah, setakat hari ni, walaupun kita tengok laporan COVID-19 ni, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Ya, bukanlah suasana yang mendesak. Kalau kita, pokok pangkalnya pertama sekali adalah kita menjaga kebersihan, penjarakan sosial, tidak keluar, tidak berada di tempat-tempat yang ramai. Jadi jangkitan tak berlaku. Apakah dengan suntikan vaksin itu boleh menjamin tidak ada penularan COVID-19? Tidak juga. Ini keadaan setara. Jadi Menteri Penyelaras Imunisasi Kebangsaan Khairi Jamaluddin dia kata akan mengkaji kandungan vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca. Dia baru nak kaji. Dah terdedah begitu baru nak kaji. Kenapa tidak dikaji dulu? Ada pakar-pakar sains kamu, Menteri Sains dan Teknologi. Saya dalam keadaan begini, bukanlah kita nak marah, bukan kita benci. Tidak, saya menyuarakan perasaan rakyat. Seolah-olah kita rasa macam kita dipersendakan. Abdul Ghani, ruyuk. Memang saya tak tahulah keadaan sekarang ni. Segala-galanya dah bercelaru. Kemudian, katanya lah bahawa rakyat Malaysia yang menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19, bukan saja dibenarkan untuk merentas negeri, malah dijangka boleh keluar negara. Itu kata Tan Sri Perdana Menteri dan menteri-menteri yang berterbabit. Masalah sekarang ni, cukup ke nak diadakan suntikan COVID-19 ini untuk 2 dos bagi seorang? Contoh, katalah saya, okey, tiba-tiba dapat tawaran untuk mengerjakan umrah atau nak pergi mengerjakan haji ni lepas bulan puasa ni, kena 2 dos. 2 dos tu dia bukan boleh immediately macam saya katakan semalam. Bukan cucuk belah kiri, kemudian cucuk belah kanan. Tidak, dia punya sistemnya. Kenapa tidak dipikirkan habis-habisan sebelum kamu mengeluarkan sesuatu kenyataan, syarat dan caranya? Duduk bincang baik-baik. Bukan rakyat tak nak patuh. Rakyat Malaysia adalah rakyat warga cinta damai. Kita akan patuh apa saja demi kebaikan. Tetapi biarlah buat betul-betul. Jangan kamu mempersendakan rakyat. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Sekejap halal, sekejap tak halal. Jadi rakyat pening kepala. Kemudian sekarang ni ada pula kena 2 dos baru boleh rentas negeri. Selama ni macam mana? Waktu kita mengawal COVID-19 PKP 1 dulu, tak ada pun vaksin masa itu. Boleh kita turunkan. Kerana apabila rakyat mematuhi
saranan daripada Kementerian Kesihatan. KKM menyarankan pertama sekali jaga penjarakan sosial. Kedua, pastikan pakai pelitup. Ketiga, sentiasa membawa sanitizer untuk cuci tangan kita. Jaga kebersihan. Apabila kita menjaga kebersihan, sudah pastilah COVID-19 tak menyangkit. Apakah vaksin ini boleh mengawal 100%? Tak ada jaminan. Kerana jangkitan COVID-19 kabarnya katanya tidak melalui udara dan sebagainya. Tidak. Dia cuma berlaku di persekitaran muka kita. Hidung, mulut. Ya? Dan dulu saya baca, kata jangan kita tenyeh-tenyehkan mata kita. Kalau segatal dan sebagainya, basuh. Jaga kebersihan. Pokok pangkalnya, jaga kebersihan. Datuk, after one dose, then 20... Macam mana ni? Mana ni? After one dose, then 21 days, je second dose. Itu John Tay. Nah, saya sebenarnya, satu dos berapa hari? Itu dia punya SOP-nya. Kalau kehidupan kita pada SOP, mana nak dos, nak suntik pun ada SOP-nya juga. Dan rakyat biasa ni nak dapat suntikan vaksin ni, kerana setakat hari ini belum mencukupi. Apakah katalah sekarang ni kita mempunyai 32 juta rakyat. Okey, 15 juta rakyat yang perlu mendapatkan suntikan sebelum mereka mengadakan rentas sempadan, rentas negeri dan sebagainya, rentah-rentah lah. Okey? Jadi artinya 15 juta kali 2, mana kita kena ada 30 juta dos. Baru boleh. Apakah cukup? Kalau tak cukup macam mana? Dan berapa pula harganya? Apakah rakyat kena keluar lagi duit? Kononnya negara berbelanja sampai 4 bilion membeli. Jadi keadaan begini tidak diperhalusi. Saya amat mengharapkanlah supaya, saya rasa sudah sampai masanya tiap-tiap waktu bila ada satu isu begini, rakyat buat nota, hantar kepada kementerian. Sila jelaskan. Dan sebab itu saya mengatakan bahawa kita perlulah jaga diri kita. Nampak-nampak gaya mereka tak mampu nak jaga kita. Itu keadaannya. Saudara, ini berhubung dengan COVID-19. Ya. Now, hari ini saya tengok berita tadi, Datuk Syamuddin sudah pun berada di negeri China. Adalah, tapi tidak jelas. Keberangkatannya ke negara China itu tidak dijelaskan sepenuhnya. Beliau lah Menteri Luar. Dulu saya dah bercakap, apakah foreign policy negara kita? Dasar luar negara Malaysia macam mana? Hari ini kita sekarang ni menteri-menteri kita berada di luar negeri. Jadi kita apa tujuan? Konon-kononnya katanya nak berbincang soal vaksin daripada China. Soalnya untuk pemasaran kelapa sawit. Tapi dia pergi seorang-seorang. Dia pula saja sebagai menteri luar. Dan dasar ini, kita tak tahu lagi dasar kita. Dan beliau sebagai menteri luar tidak menyatakan apakah foreign policy of Malaysia. Apakah kita dasar tutup pintu, dasar kita darurat, dasar kita tidak menyantuni orang lain, ataupun dasar kita untuk terus meminjam. Ini keadaannya. Okeylah dia kata nak memasarkan pasaran kelapa sawit. Okey, tak ada masalah. Ataupun mau menarik semula pelabur-pelabur daripada negara China yang sudah pun tarik handbrake. Mereka tak nak datang lagi, melabur tempat lain. Apakah itu tujuannya? Dan kekhawatiran saya, mungkin nak pergi pinjam duit lagi. Jadi dalam waktu yang sama, Datuk Seri Syamuddin berada di China. Mungkin, saya tak tuduh ya, mungkin nak buat pinjaman. Sebab negara kita bertambah tenat dari segi ekonominya. Nak menarik pelabur. Dalam waktu yang sama, Azmin Ali hari ini berada di Korea. Saya tengok dalam wall saya tadi, kirimannya, kehadiran, ketibaan dia di lapangan terbang di Korea, bukanlah sambutan sebagai menteri yang ada, yang dilayan sebegitu, tak ada. Nampak gambar tu macam dia angkat beg tu, bila isi barang dia dekat bonet kereta, ada lebih kurang 5-6 orang pegawai duduk tunggu je. Kereta pun 2 biji je. Bukan sambutan negara. Selalunya dulu, kalau menteri Malaysia sampai ke mana-mana negara, dia disambut oleh rakan sejawatnya. Malahan, turun daripada kapal terbang tu, disambut di tangga kapal terbang tu. Begitulah hebatnya mereka menyantuni kita. Hari ini tak ada begitu. Dan saya pun tak tahu bagaimana kehadiran Azmin, apa tujuannya pergi ke Korea. Dia pergi pula ke Korea Selatan di saat kita bermasalah dengan Korea Utara. Jangan lupa saudara, saya khawatir
Sebenarnya kita khawatir sebab kita masih lagi belum tuntas menyantuni permasalahan hubungan diplomatik kita dengan negara Korea Utara. Berhubung dengan ekstradasi rakyat dia yang dikatakan terlibat dalam amla ataupun wang hara dan sebagainya yang dituntut oleh negara Amerika. Jenayah itu katanya tidak laku dalam Malaysia. Dia katanya dia berada di Singapura kemudian datang ke Malaysia. Amerika menuntut supaya hantar ke negaranya dan kita pula ni pergi hantar. Bila kita hantar Korea Utara marah. Bila marah memutuskan hubungan diplomatik. Di saat hubungan kita memutuskan hubungan diplomatik, Azmin Ali pergi pula ke Korea Selatan. Hubungan antara Korea Selatan dengan Korea Utara memang dah tegang dari dulu. Jadi kenapa dalam keadaan sekarang ni tak sabar-sabar? Apakah ada ruang untuk mencari pelabur-pelabur daripada Korea Selatan? Apakah ada jaminan? Sedangkan Hyundai ni produk daripada Korea. Mereka telah pun memindahkan dia punya operasi ke negara China, ke Indonesia. Dalam keadaan begini saya tengok tiba-tiba aja diberitakan dia berada di Korea Selatan menjumpa counterpart untuk berunding tentang perangan dua hala. Apa yang nak cari tak tahu. Tentulah benda ini akan keluar dalam media di negara China, keluar media di negara Korea Utara ataupun di seluruh dunia. Sebab Perdana Menteri. Ya. Dan kita jangan lupa antara China dengan Korea Selatan ni hubungannya kena kaji lah elok-elok. Dia dengan Korea Selatan ni masih lagi tidak begitu mesra alam. Dia lebih memihak kepada Korea Utara. Nah, jadi kaji betul-betul. Dapatan saya melihat bahawa mereka orang kata kalau sayang tu lebih sayang Korea Utara lah kononnya. Jadi dalam keadaan begini, bila Azmin Ali pergi ke Korea Selatan berbincang, tentu akan keluar news apakah mungkin minta pinjaman. Kalau buat pinjaman, jadi sia-sialah si Syamuddin pergi ke China tu. Ini kata, lepas tu dia kata akan berangkat ke Jepun. Selepas dia berunding di Korea Selatan, dia akan pergi ke Jepun. Jepun pula tu membincangkan soal bagaimana pertama. Dan jangan lupa, ini sekarang Jepun dengan China ni pun bukanlah. Kena ingat dulu Perang Dunia Kedua dulu tu Jepun dengan China. Jadi saya tak tahulah macam mana perancangan kementerian. Menteri Luar, Menteri Ekonomi, santuni mereka. Cuma saya khawatir nanti pergi ke Jepun, mungkin nak pinjam lagi duit. Nak pinjam duit lagi untuk samurai bond pula tu. Ini keadaan yang kekhawatiran saya. Kita harus sensitif saudara ya. Sebab dasar luar kita ni tak jelas lagi. Mana-mana negara pun, bila dia seorang Perdana Menteri itu naik, pemimpin itu naik, dia akan mengumumkan dasar luarnya. Dari dulu lagi. Kita dulu punya dasar luar kita, zaman almarhum Tun Razak. Dasar luar kita adalah negara berkecuali. Negara yang bebas, dicipta damai, Zofan dan sebagainya. Kemudian naik tulisin on. Negara yang menyantuni keharmonian sesama insan. Kemudian kita wujudkan rukun negara dan sebagainya. So dasar luar kita berbaik-baik dengan semua negara. Kemudian naik pula Tun Dr. Mahathir. Dia keras sikit. Dasar luarnya, look is polity. Look is policy. By British Last. Jadi jelas. Kemudian naik pula Pak Lah. Dengar naik Pak Lah dia punya dengan Islam Hadari dan sebagainya untuk menyantuni pimpinan negara Arab. Negara Islam sama Islam. Kemudian era Datuk Seri Najib yang membuka pintu itu lokal. Jadi masing-masing Perdana Menteri ada dasar luar. Hari ini kita tak tahu. Sejak Kerajaan Pakatan Harapan memerintah, kita tak tahu. Walaupun Dr. Mahathir dia menjadi Perdana Menteri kali kedua, tidak disebut dasar luar negara. Yang kita tahu dia pergi ke Jepun buat pinjaman samurai bond. Apakah dasar kita ni meminjam? Ini persoalan. Kemudian sekarang ni era Tan Sri Muhyiddin juga tak jelas. Menteri Luar kita sekarang ni Datuk Seri Syamuddin. Sebelum tu dulu saudara Syafiq Abdullah ya. Itu zaman Dr. Mahathir, Kerajaan Pakatan Harapan. Sekarang ni dia jadi Menteri Perangan. Sekarang ni pula naik Datuk Seri Muhyiddin, Datuk Seri Syamuddin.
Dasar luar tak jelas. Bila kita tak jelas dasar luar kita, nak pergi ke Jepun ke, pergi ke Korea ke, nak buat apa? Kalau saudara lah punya wang yang banyak, orang datang jumpa kita, ajak menabur, sedang dasar di negara itu tak jelas, saudara mahu datang. Ini keadaannya yang saya meragui. Bukan kita nak marah, bukan kita membenci, bukan kita kata, nah saudara Saifuddin Abdullah, betul. Saudara Mak Razif, terima kasih. Maklumlah saya ni, Datuk Tua ni pelupa juga nama-nama ni. Tambah dia menyampah tengok muka tu, try out from my mind. Tapi tak boleh. Terima kasih dia mengingatkan saya. Beliau menjadi Menteri Luar. Kita dulu, kita mempunyai Menteri Luar yang hebat-hebat. Kita ada Tengku Ahmad Ritaudin, Allahyarham, Tun Ghazali Syafi'i. Jangan lupa. Kita ada Tan Sri Syed Ahmed, Datuk Abu Hassan Omar, Tan Sri Rais Yatim. Kita walaupun kita tahu dia mengarut dalam negeri, tapi dasar luarnya jelas. Dan memanglah era Datuk Seri Najib, kita mempunyai Menteri Luar yang hebat, Hanifah Hamad. Dan kita menyantuni ke seluruh negara. Sebab itu berbondong-bondonglah pelabur-pelabur datang. Dalam keadaan sekarang ni, saudara, kita tak tahu dasar luar. Ini yang saya menuntut agar pimpinan negara jelaskan dasar luar negara kita. Sebab mereka pergi keluar luar negara tu pakai duit juga. Nak jual kelapa sawit apa semua, okey, tak ada masalah. Demi kebaikan negara, tetapi kena jelas. Aduhai, apa nak buat sekarang, saudara? Hari ini, saudara, saya sedih. Kerana macam manalah Perdana Menteri dan Kabinet memikirkan untuk menjana ekonomi negara. Hutang kerajaan sekarang ni sudah meningkat. Dan untuk dalam tempoh 3 bulan saja, saudara, ya, ini saya ingin jelaskan. Dalam tempoh 3 bulan, ini bukan saya mengatakan laporan. Ini laporan yang kita baca. Dalam tempoh 3 bulan sejak tahun 2021, bermula saja kerajaan telah membuat pinjaman baru sebanyak 54.5 bilion ringgit. Pada bulan Januari, pinjamannya adalah 19 bilion. Itu. Kemudian 7 Januari, pinjaman sebanyak 3.5 bilion. 12 Januari, 5 hari kemudian, pinjam lagi 3 bilion. 15 Januari, pinjam lagi 4.5 bilion. 19 Januari, pinjam lagi 12 bilion. 22 Januari, pinjam lagi 4 bilion. 26 Januari, pinjam 2 bilion. Itu setakat bulan Januari. Datang bulan Februari, pinjam 13 bilion. 4 Februari, pinjam 4.5 bilion. Kemudian 9 Februari, pinjam 2 bilion. 19 Februari, pinjam 4 bilion. 20 Februari, pinjam 35 bilion. Nah, ini keadaannya bulan ke bulan. Dalam bulan Mac, pinjaman meningkat terus 22.5 bilion. Iaitu yang dipinjam pada 10 Mac. Yang baru. Iaitu 1.5 bilion. 15 Mac, pinjam 2.5 bilion. 22 Mac, pinjam 4.5 bilion. Kemudian 25 Mac, 2 bilion. Dan 30 Mac. Yang terbaru, pinjam 4 bilion. Hari ini Perbendaharaan Malaysia, Menteri Besar atau Ketua Menteri boleh menambah perbelanjaan atau menggunakan kumpulan wang yang disatukan masing-masing tanpa kelulusan wakil-wakil rakyat. Ini keadaan saya macam mana? Laporan hari-hari kita meminjam. Memanglah bukanlah hari, tapi 22 Mac, 25 Mac, 17 Mac. Macam hari-hari lah. Datuk Seri Najib menghantar kiriman. Saya nampak baca tu, kadang-kadang kadar hutang rakyat. Ini satu bahaya, benda yang agak kita kena ambil tahu, saudara. Dia kata selain berita inflasi dijangka melepasi 5% tidak lama lagi, dan kerajaan mewartakan ordinan darurat untuk mengenepikan Akta Kewangan Malaysia untuk membolehkan mereka berbelanja sesuka hati tanpa keputusan Parlimen. Satu lagi berita yang memberi impak yang besar kepada rakyat dan ekonomi Malaysia turut diumumkan, iaitu nisbah bebanan hutang rakyat kepada KDNK telah naik ke paras paling tinggi dalam sejarah. Nisbah bebanan hutang isi rumah sekarang ialah 93.3% kepada KDNK. Jadi, satu kenaikan yang besar berbanding paras dulu, iaitu 82% tahun 2017. Jadi, nampak gaya sekarang ni, Datuk Seri Najib dia menyindir sikit lah. Dia kata, nampak gayanya hasrat Pakatan Harapan untuk melihat Malaysia bankrupt belum sampai. Walaupun hasrat hutang 1 triliun akan tercapai tahun ini. Nampak gayanya Malaysia tak bankrupt, tetapi rakyat yang mungkin
Jadi bankrupt terlebih dahulu ataupun muflis. So ini keadaan yang merunsingkan kita. Jadi jika hutang isi rumah ni terlalu tinggi, macam mana nak survive? Saya juga terbaca dalam satu kenyataan mengatakan bahawa simpanan untuk kecemasan warga kota di seluruh negara kita ni, dia tidak mempunyai simpanan RM1,000. Tak ada. 70% rakyat kita ni tidak upaya. Jadi artinya bila berlaku sesuatu, dia nak capai saja masih tak ada. Artinya kantung sudah kosong. Itulah mereka mengharapkan bantuan kerajaan. Tapi nampak gayanya pimpinan hari ini mereka berbelanja, mengumumkan projek itu dan ini, rakyat terbiar. Mengatakan bahawa bantuan prihatin, bantuan itu, bantuan ini tak kesampaian. Kita nak tahu, ada yang katanya ada pengumuman mereka frontliner yang boleh dapat RM500, kononnya pemandu e-hailing, pemandu teksi dan sebagainya, ada bantuan RM500. Tak ada. Yang saya dapat, yang hantar kepada saya, tak ada. Saya tak kata semua tak dapat. Jadi artinya masih lagi tidak mencapai sasaran. Usahakan 70%, nak dapat 50% pun tak mencapai. Macam mana rakyat mahu meneruskan kehidupan yang semakin terhimpit dan semakin susah? Ini saudara, sebab itu saya sabar malam mengingatkan saudara supaya berhati-hati bila berbelanja. Duit kita semakin sedikit dan nilai wang kita ini semakin susut. Bila wang kita susut, macam mana kita nak beli barang-barang keperluan makanan? Sebab penggantungan rakyat negara ini 95% bergantung makanan daripada luar. Bahaya. Kalau ringgit kita semakin mengesut, tentulah barang itu terpaksa beli dengan harga yang mahal. Kalau dulu kita beli mungkin satu kilo beras kata RM2. Jadi katalah 1 kilo $1 Amerika. So pada harga RM3.50. Hari ini untuk 1 kilo juga sudah bayar dengan harga RM4.15. Sebab nilai itu dah turun. Nilai ringgit. Ini keadaannya sebenar-benarnya. Jadi sepatutnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Tengku Razali, kita harus berusaha mengukuhkan nilai mata wang kita. Pengukuhan nilai mata wang bukan hanya melalui hutang. Bukan melalui pinjaman. Dan okey, pelabur datang. Tetapi pastikan bank-bank kita mendapat pendeposit dari luar. Singapura dia boleh relax. Sebab apa? Walaupun negara dia tak ada penghasilan. Tapi dia punya institusi kewangan dia tu. Ramai negara Asia ini, saudagar-saudagar hebat, konglomerat hebat, mereka menyimpan wang di Singapura. Jadi bank-bank mereka ada lebihan, boleh nak bagi dan sebagainya. Ini keadaannya. Kita, wang bank di kita sini semakin menyusut. Sebab tidak ada depositor. Bila tak ada depositor, kantung bank kering. Macam mana nak bagi pinjaman? Akhirnya tuntut bagi siapa yang berhutang, moratorium boleh tak peduli. I have to survive. Jadi pimpinan negara harus berusaha. Pergilah ke seluruh dunia. Carilah mana-mana bukan pelabur untuk pendeposit. Supaya ringgit kita kukuh. Itu pandangan daripada Yang Berhormat Tengku Razali. Di samping itu kita dapatkanlah pelabur-pelabur yang telah pun melarikan diri. Susunlah kita punya dasar luar kita, dasar ekonomi kita. Fikirkanlah, jangan kita kejutkan pelabur-pelabur di luar dengan melakukan kepelbagaian tindakan pentadbiran negara yang dilihat songsang. Politik yang tidak stabil. Memang tidak stabil sekarang ni. Sekejap okey, sekejap tak okey, sekejap keluar, sekejap masuk. Yang tidak stabil. Ini yang saya dan hari ini pula satu masalah lagi. Ini ya Allah, tiba-tiba begini. Selama ini saya terima kiriman lah, dia kata mati-mati, dia kata dia ingat nama Perdana Menteri Malaysia ni Tan Sri Muhyiddin. Tapi rupa-rupanya Mahi Adin. Jadi kat kampung orang panggil dia Mat Din lah. Mahi Adin. Jadi selama ni kita ingatkan namanya lah Muhyiddin. Tak tahulah. Secara tidak langsung surat setiap surat dulu apa surat akad nikah agamanya Mahi Adin lah, Muhi Adin. Bukan Muhyiddin, Mahi. Bukan Muhi, Mahi. Jadi kalau sekarang ni mula kita memikir apa statusnya.
Kerana apabila mahkamah di Shah Alam menolak satu arahan penahanan seorang pesalah di bawah akta akta kontrak apabila wujud keraguan, maka secara automatik akan dianggap null and void. Ini saya lihat benda ni macam kita pening lah. Kenapa begitu? Takkanlah mereka tak berhati. Sebab itu saya dapatan juga saya menurut pengamal undang-undang Saudara Hanif Katari. Dia kata berkaitan pembatalan perintah tahanan yang tidak menggunakan nama Gazet Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya. Ini berlaku di Shah Alam. Memanglah undang-undang jenayah tahanan tanpa bicara perlukan pemantuhan tegas kepada setiap keperluan prosedur untuk dipatuhi oleh pihak penguatkuasa. Malahan katanya sampai titik, koma, perlu dihayati satu-satu supaya ia tidak dapat dicabar apabila dibicarakan di mahkamah. Dan itulah katanya mana-mana individu yang diberi kuasa di bawah undang-undang, di mana-mana bawah peruntukan undang-undang, tahanan berkenaan harus keluarkan perintah berkenaan dengan penggunaan nama, butiran dan pangkat yang dikenali di sisi undang-undang. Yakni nama, butiran dan pangkat yang digazet menurut peruntukan undang-undang yang berkaitan. Jadi nama mana-mana menteri atau pegawai gazet adalah nama yang sah di sisi undang-undang. Jadi ini untuk diguna pakai bagi tujuan perintah tahanan ataupun dokumen berkaitan. Sekiranya tidak, kegagalan itu sendiri boleh mengakibatkan perintah ataupun dokumen berkenaan menjadi tidak sah bila ianya dicabar di medan mahkamah. Ini bukan kata saya. Ini kata Hanif Katiri. Ialah orang yang tak sah. Melainkan kalau dibuat alias, lainlah cerita. Jadi sebab itu katanya, kerana itulah dalam kes yang dilaporkan oleh Malaysia kini, perintah yang ditandatangani oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin tanpa penggunaan nama sebenar yang digazet di bawah peruntukan perundangan berkaitan menjadi perintah berkenaan itu diisytihar oleh mahkamah sebagai tidak sah dan terbatal. Tapi bagaimanapun, kata Hanif Katiri, kesemua urusan rasmi Tan Sri Muhyiddin sama ada semasa berjawat sebagai timbalan Perdana Menteri bersama Kerajaan Barisan Nasional dulu, ataupun semasa berjawatan Menteri Dalam Negeri bersama Kerajaan Pakatan Harapan, ataupun bersama Kerajaan Perikatan Nasional dengan menggunakan nama yang selain daripada yang digazet, akan menjadi tidak sah juga katanya. Kerana ianya tertakluk kepada jenis dokumen, jenis subjek perkara dan jenis peruntukan perundangan yang diperlukan. Jadi saya melihat bagaimanapun adalah keluar kenyataan lagi bahawa mengatakan bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin menggunakan namanya dalam kad pengenalan, iaitu Muhyiddin Mat Yassin dalam kesemua 4 proklamasi darurat. 3 proklamasi darurat pada November dan Disember tahun lalu melibatkan penggantungan PRK Batu Sapi, Gerik dan Bugaya. Proklamasi keempat pula berkuat kuasa pada 12 Januari yang melibatkan seluruh negara. Dalam kesemua proklamasi ini, istilah kami digunakan untuk merujuk dua pihak terlibat, iaitu Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri. Jadi penggunaan nama lain atau nama pendek oleh ahli-ahli politik bukanlah sesuatu yang di luar kelaziman. Jadi misalnya katanya Ketua Menteri Sarawak, Abang Johari, Abang Openg, ada sedikit berbeza berbanding dengan iaitu Zohari. Nama Perdana Menteri dibangkitkan di mahkamah selepas dia menggunakan nama Muhyiddin dan bukannya Muhyiddin. Jadi sekarang ni rakyat kita ni nak tahu lah Perdana Menteri kita siapa sebenarnya. Siapa? Muhyiddin ke Muhyiddin? Apalah salahnya? Malu sangat ke? Nama itu yang diberikan oleh kedua ibu bapa kita. Memanglah mungkin Tan Sri Muhyiddin ni dia lahir zaman waktu tu pasca kemerdekaan. Selalunya ini banyak berlaku saudara. Waktu zaman dulu-dulu pasca kemerdekaan, balai polis ni kadang-kadang yang jaga balai waktu nak lapor kelahiran itu, kadang-kadang dia punya polis tu India, kadang-kadang Bengali, kadang-kadang Melayu, kadang-kadang ada daripada keturunan Cina, kadang-kadang Inggeris. Jadi kadang-kadang nama itu boleh berubah. Ada orang nama dia sebenarnya nak dipanggil Yusuf, tapi bagi tahu pada dekat polis nama Yusuf jadi tukar jadi Yusak. Ini biasa. Tetapi apa nak malu? Pakailah terus. Dah itu nama kita. Kenapa ditukar pada Muhyiddin dan sebagainya? Inilah keadaan saudara yang kita merasakan bahawa negara kita bercelaru. Kita pun tak tahu. Perdana Menteri kita nama Muhyiddin.
Pakailah nama tu. Kenapa nak tukar nama Muhyiddin pula? Adakah beritahu Elias? Itu saya malah nak cerita benda begitu. Letih lah fikir. Hari-hari ada saja benda yang tak kena. Nanti orang kata saya tak kerja lain nak cari benda yang tak betul saja. Saya memberi pencerahan. Nama itu mungkin kerana waktu almarhum bapa Tan Sri Muhyiddin mendaftar, pegawai polis itu waktu itu India ataupun mungkin Cina, mungkin Mat Saleh. Jadi Muhyiddin jadi Mahyadin. Jadi nama dia Mahyadin, pakailah. Apa malu-malu sangat? Konon nak bagi style Muhyiddin. Tapi boleh mengakibatkan perkara-perkara yang you tanda tangan ni, soal proklamasi, soal you mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, dia menjadi pertikaian legitimasinya. Sudahlah sekarang ni dari segi nombor jumlahnya dipertikaikan, penyokong, akhirnya nama pula dipertikaikan. Sampai bila kita nak berhenti? When we are going to put a full stop about him? Itu persoalannya. Nah, saudara, itu selesaikanlah. Malas saya nak bincang itu. Ini saya nak cerita ni tentang Anwar Musa. Tiba-tiba semalam saya kata, ya Allah, tak berhentilah dia punya meriahnya. Ini meroyan, kata orang, kalau bahasa orang Perak dia kata meroyan, tak berhenti. Tiba-tiba dia kata dia nak mewujudkan Muafakat Nasional 2.0 yang melibatkan Perikatan Nasional PN, Barisan Nasional, Gabungan Parti Rakyat DPS Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah. Lu siapa yang boleh nak umum begitu? Jadi retinya sekarang ni kata, Nasuk kalau ada pemilihan dalam Parti UMNO, calonkanlah saya sebagai Presiden UMNO. Saya akan wujudkan balik Muafakat Nasional 2.0. Mungkin itu. Kenapa dia kata dia sekarang ni mencadangkan supaya Muafakat Nasional 2.0 ditubuhkan? Sebab saya kata, apa merepek dia ni? Yang masalah yang ada tak selesai. Kau pergi selesaikanlah masalah gelandangan dekat Coket tu. Kamu selesaikanlah masalah pembangunan kampung baru. Kamu selesaikanlah warga kota yang semakin terhimpit kedudukannya. Selesaikanlah peniaga-peniaga yang kadang-kadang bertempur dengan penguat kuasa. Selesaikan isu tanah, isu pembangunan. Tak payahlah nak mencelarukan rakyat lagi. Rakyat semakin celaru. Sekarang ini kita dah tahu. UMNO dah buat ketetapan bahawa kita punya sokongan kepada Parti Pribumi ini bila masuk saja pilihan raya over. Sekarang ni banyak orang bertanya dengan saya, kenapa tak tarik sekarang? Ini pun satu hal lagi. Konon-kononnya kerana Presiden tak tegas, kerana Presiden ini. Saudara kena ingat, Perhimpunan Agung UMNO mengumumkan dipersetujui pada hari Minggu, iaitu 5 hari lepas. Presiden, dia tak boleh buat keputusan dia sendiri walaupun dia dah dapat blank check. Dia tak boleh mengumumkan mulai 20 hari bulan ini kita tarik sokongan, semua kena berhenti. Dia tak boleh begitu. Kalau dia buat begitu, dia dilihat sebagai seorang presiden yang diktator. Satu hal lagi, sedangkan dia menyantuni kehendak perwakilan, kehendak ahli-ahli akar umbi, pun dikata bangang, pun dikatakan diktator, apatah lagi kalau terus dia buat pengumuman. Walaupun dia mendapat mandat sepenuhnya oleh perhimpunan. Jadi dia kena ada tata karmanya. UMNO ni ada dia punya budayanya, ada dia punya tata tertibnya. Bukan, memanglah ramai-ramai kawan-kawan marah kat saya. Dia kata UMNO tu begitu, UMNO begini. Apakah ini untuk memenuhi kehendak anda? Seronok. Akhirnya menang sorak Kampung Tegadai. UMNO tak boleh buat begitu. Dia kena panggil mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Kenapa tak buat malam tu juga? Kadang-kadang janganlah kita menjadi seseorang yang kita nak sesuatu benda tu nak terjadi waktu tu juga. Kalau orang Cina kata man-man. Tenang-tenang. Presiden harus mengarahkan kepada Siswa Agung. Bagi notis memanggil mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Jadi, respon dari ahli-ahli kena dikira. Sebab belakang ni dalam Majlis Tinggi pun sudah ada musang berbulu ayam. Perlu disantuni satu persatu. Supaya apa yang diputuskan oleh Perhimpunan Agung UMNO itu dapat terlaksana. Ini kena jelas. Sedangkan belum apa-apa lagi, Anwar Musa dah tubuh
Muafakat Nasional 2.0. Bila masa dia diberi kuasa untuk memberi cadangan. Dan dia tak ada apa-apa pun dalam parti sekarang ni. Dia hanya ketua UMNO bahagian Ketereh. Dari segi politik UMNO. Dari segi dalam kerajaan, memang dia menteri. Kita tidak kata dia tak ada kuasa. Kita tak ada kuasa, tak kata dia tak ada dikri. Memang dia seorang menteri yang perlu kita hormati. Jadi, bersikaplah supaya dia itu dihormati oleh warga UMNO. Kamu datang daripada kilang UMNO menjadi menteri. Jadi janganlah kamu kecohkan lagi UMNO ni. Tenang dulu. Perhimpunan dah buat. Memanglah kamu tak suka. Sebab anda tidak mahu UMNO ni menarik sokongan. Kerana anda ada, orang melihat persepsinya, mungkin anda ada kepentingan diri. Anda menteri dalam kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi warga UMNO tak boleh terima. Ini you kena faham. Oh tidak, dia kata rakyat ni tak ada berbelah bagi, ada yang sokong, ada tak sokong. Siapa cakap begitu? Selamilah hati warga UMNO. 145 bahagian tak mau. Sekarang ni wujudkan pula puak-puak. Khairi Jamaluddin begini. Khairi Jamaluddin, kamu selesaikan masalah ini vaksin. Kerana kamu telah dipertanggungjawabkan oleh Tan Sri Muhyiddin untuk mencari vaksin untuk rakyat. Jangan fikirlah soal nak bertanding apa semua. Semalam lagi saya dah kata, mau kita mesti adakan pemilihan. Nak adakan pemilihan bukan tak boleh. Besok boleh buat pemilihan. Tetapi kena santuni satu persatu. Sedangkan kerajaan kamu tak mampu untuk memulihkan parlimen yang telah dimandulkan. Kenapa kamu minta sekarang UMNO melakukan? UMNO hanya parti. Kamu kerajaan. Kamu sebahagian daripada kerajaan. Ini Anwar Musa, KJ, meroyan dan pasal. Saya harap warga UMNO kena faham benda ni. Kena ingat, inilah yang selalu saya katakan, wujudnya parasit dan musang berbulu ayam dalam parti UMNO. Mereka hendakkan apa saja mesti ikut cakap mereka. Mereka lah segala-galanya. They are the great leaders. You are not the great leaders. You are losing. KJ bertanding, kalah. Anwar Musa bertanding, kalah. Warga UMNO dah buat keputusan. Terima hakikat. Kalau nak bertanding lagi, tak ada masalah. Bertandinglah. Tetapi jangan kamu rosakkan warga cinta damai yang harmonis dalam UMNO ni. Kerana untuk memenuhi desire kamu, kehendak hati kamu. Kamu nak jadi begini, kamu nak jadi begini. Rakyat ahli UMNO sekarang ini bukan boleh seperti dicucuk hidung. Mereka telah terpelajar. Mereka akses kepada internet. Mereka dapat tahu. Mereka dapat melihat. Mereka dapat berfikir sematang-matangnya. Jangan anggap mereka ni budak-budak. Saya kadang-kadang marah dengan pemimpin ni bila mereka melihat ahli-ahli UMNO ni mudah diperkotak-katikkan oleh pimpinan. Ini tak boleh. Zaman itu sudah berakhir. Apa-apa pun kena bawa satu persatu. Now, ahli peringkat cawangan tak mau kerjasama dengan PBM. Bahagian tak mau kerjasama dengan PBM. Majlis Setinggi tak mau kerjasama dengan PBM. Perhimpunan Perwakilan juga memutuskan tak mau dengan PBM. Push up. Satu isu. Jadi, Presiden dan ahli Majlis Kerja Tinggi kena mengadakan mesyuarat. Bila dia punya timeline. Dan kena juga fikir, apakah kalau ini buat sekarang ini, maka negara okey ke tak okey? Rakyat okey ke tak okey? Kena dilihat disantuni. Sebab ini masalah politik. Jadi, okey, mungkin dia akan mesyuarat minggu depan. Ataupun bulan depan. Mesyuarat bulanan. Dalam itu diputuskan. Selewat-lewatnya berapa bulan ataupun 3 bulan, 4 bulan. Ini kita macam nak tengok orang bertumbuk lah. Bila nak bertumbuk? Jangan begitu cara. Santunnya ni politik orang Melayu ni ada seninya. Sebab itu Tok Mat kata jangan kita silat pulut. Buka sini tapi tak ke mana pun. Jangan jadi gajah pijak ranting pun tak patah. Ini bagi saya lah. Lepas tu kemudian ada pula profesor bagi pandangan UMNO tu begini, UMNO kekal sebagai parti yang dominan. Sebab itu Presiden mengatakan kita kena terus dominan. Nak dominan macam mana kalau ada musang bulu ayam, kalau ada mereka yang merasakan diri mereka pemimpin, mengadu dombakan. Saya dah tengok dah 3-4 orang ahli parlimen buat kenyataan. Mereka buat kenyataan kerana sayang jawatan. Kalau mereka meletakkan kepentingan parti mengatasi segala-galanya, mereka akan tunggu. Tak payah buat kenyataan. They have to shut up.
all the member of parliament. UMNO sepatutnya diam, tunggu apa kata Majlis Tinggi. Dan besok bila Majlis Tinggi bersidang, anda juga adalah sebahagian daripada Majlis Tinggi. Bercakaplah dalam Majlis Tinggi. Kenapa nak bercakap di luar? Pernah perlu apa? Oh, ini tak betul lah. Ini kadang-kadang apa presiden parti kita ni tak kuat. Apa benda ni? Kita rasa apa yang dia cakap ni? Saya pun tak faham. Mereka duduk dalam Majlis Tinggi. Depan presiden, yes. Mereka hadir dalam Perhimpunan Agung UMNO. Bila ahli-ahli tuntut, yes. Bila keputusan dah dicapai apa semua, nak diimplementasikan, itu tak betul. Ini tak betul. Macam Bilal mengatakan, rumah siap, pahat berbunyi. Perangai ini tak selesai-selesai. Apa benda korang ni? Lepas tu datang pula nak buat Peluang Muafakat Nasional yang baru. Kerana apabila PAS mengatakan bahawa mereka akan meneruskan untuk bersama dengan PBM. Itu masalah PAS lah yang kita nak kacau. Buat apa? Kerana PAS sudah pun mendaftarkan dirinya berada dalam parti politik Perikatan Nasional. Bukan hanya Kerajaan Perikatan Nasional. Parti politik. Dan kalau bertanding besok, dia memilih untuk bersama dengan Perikatan Nasional, apakah UMNO akan merelakan untuk, oh ini bagi pada PN? Who are they? Siapa mereka? Dari segi kepartian. Kena jelas. Kononnya hebat sangat berpolitik. Keputusan dah diambil. Dan saya sebab itu semalam pun saya kata, kalaulah betul-betul keadaan sekarang ni, warga PAS peringkat akar umbi pun tengah marah. Saya dapat banyak call melahirkan kekecewaan mereka. Kenapa PAS bertindak itu? UMNO dah buat keputusan. Sepatutnya kita santuni Muafakat Nasional. Akhirnya warga PAS merasakan sia-sia air mata yang mereka tumpahkan. Yang selama ini mereka berdoa mengharapkan wujudnya perpaduan bangsa. Dan bila wujudnya Muafakat Nasional, okeylah, tunggulah pilihan raya. Sebab itu saya kata berkali-kali, wujudnya Muafakat Nasional ini adalah mimpi ngeri kepada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan jangan lupa, orang yang mewujudkan Pakatan Harapan adalah Parti Peribumi Bersatu. Jangan kita celarukan fikiran kita. Yang kamu nak menyokong mereka, buat apa? Yang kamu nak sokong Parti Peribumi Bersatu ni buat apa? Ia parti nak bunuh UMNO. Itu yang saya katakan dulu tu, jangan bawa. Bawa juga terpulang. Saya boleh menzahirkan saja. Saya bukan ada kuasa apa pun, saya bukan ketua bahagian. Saya hanya memberi pandangan. Kerana melihat track recordnya. Track record UMNO Barisan Nasional begini. Track record PBM yang bukannya sebuah parti yang boleh kita katakan yang unggul, kukuh, tak ada. Mesyuarat bahagian pun tak selesai. Yang dia ada, okey, himpunan Parti Peribumi, merah baju apa semua tu. Bila masa dia mengadakan mesyuarat cawangannya? Mana ahli-ahlinya? Bila masa dia mengadakan mesyuarat bahagian-bahagiannya? Mana ahli-ahlinya? Dan ini yang kamu nak tumpang. Yang mengatakan kalau adanya UMNO bersama PAS, bersama PBM, kita boleh dapat two-third majority. Apa benda kau bercakap ni? Where is this? Tunggulah pilihan raya. So Nazir Bazin, terpulanglah saya. Ini keadaannya. Jadi masalah sekarang ni, kita dah elok dah Muafakat Nasional. Sekarang ni dah mula nampak robekkan oleh mereka. Tak apalah. Cuma saya sedih. Sebab waktu saat menandatangani piagam Muafakat Nasional, saya juga turut mengalirkan air mata. Terasalah bahawa air mata yang kita tumpahkan itu sia-sia belaka. Sanggup pimpinan ini merosakkan Muafakat Nasional. Sanggup meneguk air mata rakyat. Ini yang saya santun. Akhirnya, ahli-ahli PAS peringkat akar umbi, mereka pun merasa seperti bagaimana yang saya rasakan. Saya bukan sedikit kawan-kawan saya di peringkat bahagian. Bukan peringkat cawangan. Pimpinan PAS di peringkat bahagian, bila jumpa dengan saya, Sabiqun ke, mereka menyatakan, sedihlah gini. Siapa? Saya kata kerana adanya mereka-mereka yang melihat kepentingan diri. Akhirnya, air mata rakyat diregut. Begitu sahaja. Apa nak buat? Bertempurlah nanti. Jadi bagi saya kalau nak kata saya sembang kari, terpulanglah. Saya bercakap realiti. Ini keadaannya. Saya mungkin marah, terkena muka sendiri. Marahlah. Saudara nak menafikan, nafikanlah. Tapi bagi saya, ini bukan soal-soal sembang kari. Ini kenyataan realitinya. Mereka sudah menghancurkan Muafakat Nasional. Sebab memang PBM akhirnya berjaya pecahkan UMNO dengan PAS. Memang saya tahu betul. Memang itu matlamatnya pun. Tapi kerana pimpinan UMNO ketika itu adanya orang macam Anwar Musa.
Kerana waktu itu Ana Musa adalah sesat agung. Jangan lupa. Jangan lupa. Sebab itu saya tidak akan berhenti bercakap benda ni. Dia tak boleh deny. Dan sebab itu nak wujudkan lagi Muafakat Nasional 2.0. Buat apa? Tak perlu lagi. Sekarang ni kalau ada pilihan raya, terus. Let's fight. Habis cerita. Once and for all, kita selesaikan. Saya bukan soal nak cari siapa terbaik. Akan masanya. Orang Melayu, warga bangsa Melayu ni tidak kurang daripada pemimpin yang hebat-hebat. Ada juga pemimpin yang mengusang bulu ayam. Sebab sejarah daripada dulu lagi. Tapi kamu nak mengatakan, mesti ada perpaduan ummah. Mesti ada penyatuan ummah. Ini satu mimpi. Anda jangan menganyam mimpi untuk rakyat. Anda perlu berpijak di bumi nyata. Profesor Engku Aziz pun kata, orang Melayu susah nak disatukan. Ini kena jelas. Sebab kita hari-hari ada masalah. Sekarang ni rakyat dalam keadaan bermasalah. Kamu yang berada di dalam kabinet, fikirkan untuk rakyat. Dan rakyat tunggu apa pun kamu nak buat. What are you going to do for the sake of rakyat? Jangan hanya berpolitik. Dan betul saudara ni, kamu mau menjadi duri dalam daging. Akhirnya rakyat dikecewakan. Kehidupan rakyat semakin tersepit. Kamu berpolitik bolehlah sebab kamu dapat tiap bulan dapat 40,000, 50,000. Rakyat ni nak cari sekupang, 2 kupang pun bagai nak rak. Rakyat menagih simpati sana sini. Dan hari ini wang negara semakin susut. Kantung negara semakin kempis. Anda berpesta di anjung kuasa tanpa memikirkan soal rakyat. Ini yang membuatkan saya marah. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.